السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذريته وإتباعه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إني أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يهدرون. أعيذ نفسي بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يسرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan muslimin muslimat kuliah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kehadirat ilahi Rabbi yang mana pada pagi ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan dengan kebenaran pihak Jabatan Agama Islam bahawa kita sudah dibenarkan untuk berkuliah subuh dan kuliah duha. Mudah-mudahan ini adalah titik permulaan khususnya di Larut Matang dan Selama, umumnya di seluruh negara, supaya aktiviti-aktiviti keagamaan diberkati Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada membawa sebarang malapetaka yang tidak diingini. Tuan-tuan muslimin muslimat rahimakumullah, kita sambung pada pagi ini muka surat 167 yang kedua daripada perbahasan berkenaan dengan mihnah ataupun ujian yang akan dihadapi oleh para pendakwah ataupun orang-orang yang menyeru kepada jalan kebenaran menuju redha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ialah para pendakwah akan menghadapi berbagai bentuk ugutan yang sebelum ni berbentuk pujukan. Maksudnya ialah kalau tuan-tuan kita sejarah Rasulullah SAW, Nabi pernah ditawarkan peringkat awal
untuk menyekat dakwah Nabi, Nabi ditawarkan perempuan yang cantik. Nabi pernah ditawarkan kebun-kebun kurma. Nabi pernah ditawarkan jawatan. Inilah juga yang perlu kita pahami, siapa-siapa yang melibatkan dirinya dalam dakwah Islam. Bila peringkat itu, pihak berkuasa, pihak-pihak yang benci dengan agama Islam, mereka akan mengumpul kekuatan kepada peringkat yang kedua, iaitulah para pendakwah ini akan diugut tekanan dan penyiksaan. Nabi pernah di pulau, tidak diberikan sebarang bekalan yang disebut dunia hari ini sebagai sekatan ekonomi. Dan penyiksaan di mana mereka akan dipukul. Mereka mungkin juga akan dipenjara, malah mereka juga akan dibunuh, diperangi atau disekat sumber rezeki mereka. Disekat buku akaun, lesen perniagaan mereka dan sebagainya. Di dalam menghadapi keadaan-keadaan begini, mereka yakni para pendakwah wajib bersabar serta meneguhkan pendirian sehingga Allah Subhanahu wa taala mendatangkan ketentuannya, seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 173 174. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fanqalabu bi ni'matin minallah wa fadlin lam yamsashum su' wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin azim. Allah berpesan, orang yang mentaati Allah dan Rasulnya, yang kepada mereka ada yang mengatakan, sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu. Kerana itu takutlah kerana itu wa qad jama'u lakum fakhshawhum. Kerana itu takutlah kepada mereka, maka perkataan itu menambah keimanan mereka, dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Maka mereka kembali dengan nikmat dan kurniaan yang besar dari Allah. Mereka tidak mendapat bencana apa-apa. Mereka mengikuti keridhaan Allah, dan Allah mempunyai kurniaan yang besar. Inilah yang menjadikan mehnah ujian ke atas para pendakwah itu sebagai satu anasir pembersihan, satu cara dari cara yang dapat menapis dan meningkat anggota-anggota jamaah, sebagaimana api yang membakar besi beserta kotorannya, lalu menghasilkan besi-besi yang baik. Tuan-tuan muslimin, muslimat rahimakumullah. Sejarah, sama ada kita baca di dalam Al-Quran ataupun yang telah ditulis oleh para ulama di dalam buku-buku
yang mungkin mereka mengambil daripada sejarah nabi-nabi yang terdahulu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalaulah tuan-tuan golongkan saya sebagai pendakwah, ataupun tuan-tuan, ataupun orang-orang yang dikenali, sebenarnya pendakwah tersebut kenapa belum lagi mendapat apa-apa tentangan, ugutan, sekatan dan sebagainya? Disebabkan kerana dakwah-dakwah yang kita sampaikan itu belum sampai peringkat mencabar ataupun mengancam kedudukan ataupun populariti mereka-mereka yang ada jawatan tetapi tidak menyokong Islam. Tuan-tuan tengoklah, siapa-siapa sama ada pendakwah itu secara individu ataupun pendakwah itu secara kumpulan, kita kena menerima satu realiti bahawa mereka akan ditentang dengan, pertama tadi adalah dengan pujukan, tak boleh demikian dengan ugutan ataupun sampai peringkat dibunuh. Kita lihat sendiri Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia adalah seorang kanak-kanak yang baik. Nabi Musa alaihissalam juga kita baca dari sejarah para nabi, semua mereka ini peringkat kanak-kanak. Mereka bukan dari kalangan kanak-kanak yang nakal ataupun kita kata hari ini orang yang jahat dan sebagainya. Mereka adalah orang yang baik. Nabi semua di peringkat kanak-kanak, peringkat remaja. Kemunculannya ialah kemuncak kepada Rasulullah apabila turun ayat fasda' bima tu'marun wa a'rid anil jahilin. Itu pun Nabi panggil mereka secara berkumpulan ataupun secara jemaah. Nabi menawarkan, mengemukakan, apa pandangan kamu wahai kaumku, kalaulah sekiranya saya menceritakan atau memberitahu kamu bahawa musuh sudah berada di luar kota Mekah untuk menyerang dan juga untuk mengepung kota Mekah ini. Tuan-tuan, sebulat suara mereka menjawab, Muhammad, selama kami melihat engkau, kami tak pernah lagi mendapati bahawa engkau ni berdusta. Itulah pengakuan awal mereka. Tapi bila Nabi menyebut saya membawa satu dakwah yang dakwah tersebut supaya kamu tinggalkan ni Nabi senaraikan. Dan Nabi memohon supaya membantu Nabi dalam dakwah tersebut. Di antara yang paling tangkas ataupun bingkas ataupun cepat bangkit adalah Abu Lahab. Sempena itulah turun ayat Al-Quran, surah Al-Lahab. Sebab apa? Bangun Abu Lahab, dia angkat tangan, Muhammad, tabballaka ya Muhammad, alihada dama'na hahuna. Dia sebut, celakalah engkau. Kalau bahasa kita haram jadah hang Muhammad, bahasa kita lah ni lah. Rupa-rupanya hang ajak kami, hang kumpul kami, hang nak bagi tahu ini. Maka dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala
tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Okey. Sebelum itu mereka cuba pujuk, cuba seksa orang-orang yang sokong Nabi. Sebab itu kalau kita tengok dakwah sama ada dalam bentuk persatuan ataupun dalam bentuk politik, kalau mereka tak boleh sekat dia punya ketua tu, mereka lemahkan anggota-anggotanya. Tawarkan jawatan, tawarkan kedudukan. Bila apatah lagi orang-orang kanan dipanggil setiausaha ke penolong ke bendahari ke atau apa juga dalam kumpulan tersebut, maka akan digunakanlah strategi ini mengatakan, tengok, kamu nak sokong orang tu tersebut, sedangkan orang-orang yang lama, orang-orang yang ada pangkat kedudukan rapat dengan dia pun tinggal dah, kamu nak sokong. Nampak? Itu akan berlaku dalam kehidupan masyarakat yang perlu kita terima. Lalu Allah kata di dalam ayat ini, yakni surah An-Nisa, bersabarlah kamu. Tunggulah. Dengan ini sebenarnya, pertama, Allah nak menguji kamu. Yang kedua, Allah nak membersihkan. Sebab tuan-tuan, mana-mana kumpulan, mana-mana dakwah ni, dia mesti ada yang tak elok. Kita tanam padi, kita tanam jagung, bukan semua tumbuh. Tuan-tuan, tanamlah benih apapun. Jarang kita tanam 10 biji, 10 tu tumbuh. Kalau tumbuh semua pun, ada yang tak jadi. Pasal apa? Pasal keikhlasan. Saya bagi contoh yang mudah, tuan-tuan. Ni muslimat lah. Cabai kering yang kita beli tu, cabai kering tu, tak tahulah kalau tuan-tuan kan. Ada sebahagian tu basuh, rebuih, blend semua. Dengan biji-biji, dengan tangkai-tangkai, habis semua blend. Ada sebahagian tu, contoh kalau macam saya di rumah, saya tengok orang rumah saya, dia gunting supaya kuranglah, walaupun tak 100%, supaya kuranglah dia punya biji tu. Okey, biji ni, biji yang gunting-gunting yang keluar ni, tuan-tuan kalau buang di belakang rumah, tumbuh tak? Tumbuh. Punyalah banyak. Tapi tuan-tuan, tak payahlah mengharapkan benih tersebut menjadi pokok yang subur dan menghasilkan buah yang elok. Pasal apa? Pasal buah tersebut pun atau biji tersebut pun telah mengalami ataupun telah melalui pelbagai rintangan dan halangan yang menyebabkan kualiti buah tersebut tak elok. Tapi kalau kita cari satu buah ataupun benih yang sangat-sangat baik, insya-Allah benih itulah yang akan menghasilkan hasil yang sangat lumayan. Seperti mana besi. Nah, besi-besi ni dibakar dahulu. Saya tak pernah pergilah, tapi dulu glamour lah sebab pernah ada skandal Perwaja Steel. Kalau tuan-tuan ingat dulu mana Alok Start ke Kedah lah. Perwaja Steel kan. Okey, mana-mana besi-besi yang buruk tu. Kalau ni kan besi sangat murah kan. Dan juga sangat laku besi ni. Besi-besi buruk ni, basikal buruk dan sebagainya. Semua itu dicelup balik, dileburkan balik. Kemudian kotoran-kotoran tersebut tak boleh pakai. Dan besi-besi tersebut, tuan-tuan muslimin muslimat rahimakumullah, akan digunakan semula. Nah, kalau katakanlah kita timbang tadi 100 kg, celup masuk dalam tu, dileburkan, kadang-kadang 30 kg pun tak sampai. Yang jadi besi yang sebenarnya. Itulah satu contoh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ataupun siapa-siapa para pendakwah yang perlu menghadapi keadaan ini.
Sesungguhnya benarlah firman Allah Subhanahu wa taala, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kami, kata Allah, akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cubaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Allah kadang-kadang uji seseorang itu dengan kebaikan. Apa kebaikan tersebut? Pangkat, kedudukan, duit. Itu kira kebaikan, oh. Kan? Dia tinggalkan dakwah, dia tinggalkan kawan-kawan dia, dia tinggalkan bos dia. Ada kalanya ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kejahatan, maksudnya benda yang tidak disukai. Nah, seperti mana tadi, ugutan dan lain-lain yang telah kita sebutkan tadi. Ianya adalah tujuannya untuk menguji seseorang itu dalam dakwahnya. Di dalam risalah yang bertajuk, ada satu buku atau risalah, nama dia Bainal Amsi wal Yaum. Maksudnya di antara semalam, Baina Amsi, di antara semalam, wal Yaum, dan hari ini. Ada satu buku, nama dia Baina Amsi wal Yaum. Okey. Di bawah tajuk, di dalam buku tersebut ada satu tajuk, nama dia Ranjau-Ranjau di Jalan Kita. Iaitulah karangan atau nukilan yang terkenal Asy-Syahid Imam Hasan Al-Banna. Beliau menyatakan, dia kata, saya suka berterus terang kepada anda sekalian. Dia ni orang yang tegas, sebab itu dia dipenjarakan, disiksa dan sebagainya. Kata Hasan Al-Banna, sesungguhnya dakwah kamu ini masih belum dikenali oleh orang ramai. Dakwah saya, dakwah yang kita lihat, kan? Saya tak terlibat dalam YouTube, saya terlibat dalam dunia glamour, PU ke apa-apalah, kan? Gelaran-gelaran yang terkenal. Kata beliau, satu hari dahulu, dia kata apa? Pada hari mereka mengenalinya dan mengetahui matlamat dan objektifnya nanti, kamu pasti menerima penentangan yang hebat dan sikap permusuhan yang ketat. Dia bagi tahu satu hari nanti, bila pihak-pihak tertentu melihat dakwah kamu itu mengancam kedudukan mereka, mengancam populariti mereka, ketika itu kamu akan menerima penentangan yang sangat hebat dan juga sangat-sangat ketat. Kamu akan dapati di hadapan kamu berbagai kesusahan dan halangan yang akan menghalang kamu. Pada masa itu, kata Hasan Al-Banna, barulah kamu mula menempuh dan mengikut jalan para pendokong dakwah. Dia kata itu baru permulaan. Yang kamu buat selama ini belum lagi dikira sebagai melibatkan diri dalam dunia dakwah. Adapun sekarang mereka tidak mengetahui lagi. Orang-orang yang ada kuasa, yang benci kepada Islam, yang tak suka kepada Islam yang sebenarnya, kamu di peringkat awal dakwah dan anda tentu bersedia dengan apa jua yang dikehendaki oleh perjuangan dan jihad. Kejahilan rakyat tentang hakikat Islam akan menjadi penghalang jalan kamu. Tuan-tuan, kita kena ingat, dalam masjid ke, dalam surau ke, di kampung kita ke, ustaz-ustaz ni ataupun orang-orang yang terlibat dengan dakwah ni, di antara musuh dia adalah dia ni orang Islam tapi jahil tentang Islam. Bila disebutkan, maka timbullah perkataan ekstremis, timbullah perkataan tak sesuai, timbullah perkataan ini zaman purba. Contoh, kalau kita katakan perempuan menutup aurat, kan, wajib menutup aurat. Alasan dia, kita di Malaysia, negara dia adalah
bukan berdebu. Dia pergi ke situ, dia pergi logik akal dia. Nah, saya baca lagi sekali. Kejahilan rakyat tentang hakikat Islam akan menjadi penghalang jalan kamu. Kamu akan dapati ahli-ahli agama dan ulama-ulama yang resmi menjadi orang yang hairan dengan kepahaman Islam kamu dan tidak mengaku jihad kamu. Kadang-kadang ulama juga, ustaz-ustaz juga. Mereka akan menjadi penentang. Saya bagi contoh tuan-tuan. Sampai pada peringkat ada ulama ataupun orang-orang di kalangan ilmuwan, dia jawab, dia kata kita tak menentang hudud. Kita bukan menolak hudud. Tapi dia kata di Malaysia hudud tak sesuai. Tuan-tuan kata apa? Kita siapalah kita? Kita orang tak kenal. Dia tu selalu keluar kat TV, kan? Dalam Facebook memang ada nama. Agak-agak tuan-tuan, orang yang jahil ni nak ikut kita ke nak ikut yang kata dia tu siapa? Kan? Tu yang cakap tu kata tak sesuai. Kan? Itu kira boleh tahan bagus lagi tu. Dia masih mengaku dia hukum Allah, tapi dia kata tak sesuai. Ada sebahagian tu langsung ini adalah hukum yang zalim. Lagi dahsyat. Tuan-tuan, bila kita katakan hukum itu zalim, hukum itu Quran yang turunkan Allah. Bila kita sebut hukum itu zalim, sebenarnya yang kita katakan zalim itu adalah Allah. Berdosa tak? Rosak tak iman? Rosak iman. Semua pemerintah akan bekerjasama menjadi penghalang di hadapan muka kamu. Dan setiap pemerintah itu akan cuba menyekat kegiatan-kegiatan kamu dan meletakkan halangan di jalan kamu. Contohlah kalau kita, minta maaf lah kalau tuan-tuan tak boleh terima kan. Kalau kita katakan, kita bawa contoh yang jelas. Saya luar negara, saya tak tahu apa nama jawatan-jawatan kan. Kalau kita kat Malaysia ni apa jawatan-jawatan? Pejabat agama, pejabat mufti, Kementerian Dalam Negeri, apa lagi? Macam-macam lah. Bank negara. Kan? Bila dia sekat orang tu bekerjasama, okey, mula-mula apa dia? Contohnya, pejabat agama haramkan aktiviti dia. Tengok tak boleh sekat juga. Kan? Dia gunakan keselamatan negara. Tu kira habis lah tu. Sebelum tu mungkin dia akan gunakan bank negara. Bank negara akan sekat, bank negara akan rampas aset-aset macam-macam. Nah, itu yang dia maksudkan di sini. Dia kata ketika itu pemerintah akan bekerjasama menjadi penghalang. Yang agak kasar lagi kata Hasan Al-Banna ini bukan perkataan saya nah. Itu perkataan dalam buku. Tuan-tuan nanti jangan kata pula saya kata kan. Ini bukan ayat saya nah. Ini saya baca dalam buku. Ini kata Hasan Al-Banna juga akan berganding bahu di setiap jalan untuk menentang kamu dan memadam sinar dakwah kamu. Mereka akan meminta bantuan pemerintah-pemerintah yang lemah dan orang-orang yang akhlaknya rendah dan tangan-tangan yang sengaja meminta sesuatu dari mereka tetapi melakukan kejahatan dan permusuhan terhadap kamu. Kamu akan dimusuhi dan kamu akan dibenci. Semuanya akan berusaha menimbulkan keraguan serta melemparkan tuduhan-tuduhan yang zalim terhadap dakwah kamu. Nah, saya bukan kacau ataupun mendahului siasatan tak, kan?
Tapi saya ada dua lah pendirian saya. Pendirian yang pertama ialah, betul ke Abid Liu ni jahat? Kan? Mindset saya ni, betul ke Abid Liu ni jahat? Okey. Yang kedua, kalaupun cerita itu atau dakwaan itu betul, kenapa harus dipopularitikan? Dan yang lawan dia tu orang Islam, dan lawan dia itu juga atau orang yang menuduh itu juga bukan di kalangan orang kafir, orang Islam juga. Nah, hak tu tak payah ceritalah, tuan-tuan pun boleh baca. Tapi itulah satu keadaan. Dulu tak ada masalah. Kemuncak Abid Liu ni adalah apabila dia pergi sampaikan bantuan ke Palestin. Sebelum itu ialah apabila beliau berhasrat pergi ke satu pulau ke ataupun satu tempat hari itu nak bangun sekolah. Di kawasan itu orang susah dan majoritinya non-Muslim. Tapi sayangnya bukan setakat tidak dibenarkan, malah Abid Liu tak dibenarkan masuk ke situ. Walaupun ianya masih di wilayah negara kita ataupun Malaysia. Kan? Kita pun tak tahu siapakah dia tangan-tangan jahil yang boleh menentang Abid Liu ni. Kan? Dia Allah, pada saya dakwah Abid Liu ni adalah dakwah yang halus. Dia ajak orang bertakwa, dia ajak orang beriman melalui satu dakwah yang paling halus. Dia tak paksa orang. Dia kira kerja dia tolong orang je. Dulu dia tolong orang tu tak libatkan orang pun, duit dia je. Kan? Lepas tu mulalah kawan ni siasat. Oh, dia kata akaun Abid Liu ni tidak telus. Dia kata duit masuk. Sebab peringkat awalnya pada saya lah, tuan-tuan kalau salah mungkin tuan-tuan pun ada pembacaan yang lain atau pengetahuan yang lain. Pada saya, Abid Liu ni pertamanya dia bukannya NGO. Diri dia sendiri. Dia guna duit dia. Kemudian ada orang-orang tertentu, dia tengok Abid Liu ni tolong orang dan sebagainya tanpa bantuan orang. Kan? Kemudian orang pun kadang-kadang minta nombor akaun. Dia pun tolong share sama bantuan tersebut. Contoh Abid Liu kata nak pergi India, nak sampaikan bantuan. Dia pun, okey, Abid Liu tolong bagi nombor akaun, saya nak sumbang juga, contohnya 100,000. Kan? Tapi tuan-tuan, kita tengok apa jadi hari ini. Dan alhamdulillah buat masa ni kita lihat Abid Liu tidak ada memperkatakan sesuatu yang ni. Beliau menyerahkan sepenuhnya kepada siasatan polis. Mudah-mudahan kebenaran memihak kepada beliau. Tapi inilah satu contoh yang ada di hadapan kita berkenaan dengan mehnah ataupun liku-liku dalam dunia dakwah. Dan menunjukkan kepada manusia dengan gambaran yang paling hodoh dan kotor, dengan menggunakan kekuatan dan kekuasaan yang ada pada mereka. Mereka akan menindas dengan harta benda dan kuasa mereka. Firman Allah Subhanahu wa taala, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Di antara perkataan yang yang kita dengar yang tak berapa baik ialah ada perkataan yang mengatakan jangan menggunakan Islam untuk buat maksiat. Allah, seolah-olah dituduh, padahal siasatan masih berjalan, tapi perkataan-perkataan yang tuduhan telah pun keluar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau ada video ke ataupun WhatsApp, tuan-tuan janganlah kongsi. Disebabkan kerana kalau ianya tak betul, kan, sebab belum lagi ada bukti. Kalau tak betul,
kepada siapa kita harus meminta maaf sedangkan kita telah share ataupun bekerjasama juga dalam memburukkan beliau di dalam kepribadiannya. Yakni kata Allah, mereka itu mahu memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut mereka dan Allah menyempurnakan agamanya sekalipun dibenci oleh orang-orang kafir. Dengan ini kamu akan memusuhi tingkat percubaan, memasuki tingkat percubaan dan ujian di mana kamu akan dipenjara, ditangkap, dipindahkan, dipencilkan, dirampas harta kamu, disekat kerja-kerja kamu, bahkan digeledah rumah-rumah kamu. Boleh jadi masa ujian yang bakal kamu hadapi adalah panjang, seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira mereka ditinggalkan begitu sahaja untuk berkata kami telah beriman sedangkan mereka tidak beriman. Tuan-tuan minta maaf, dia tak boleh lebih daripada 45 minit. Yang ayat ni saya bacakan sahaja, saya tak urai dah. Last kali ialah ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibatan fi jannati adn dzalikal fawzul azim wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyyin man ansari ila Allah qala al hawariyuna nahnu ansarullah fa amanat ta'ifatun min bani Israil wa kafarat ta'ifah fa ayyadana alladzina amanu ala aduwwihim fa asbahu zahirin. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, sukakah kamu, kata Allah, aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu daripada azab yang pedih, yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahuinya. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan memasukkan kamu ke tempat tinggal yang baik di dalam surga. Ada ni, itulah keberuntungan yang besar. Dan ada lagi kurniaan yang lain yang kamu sukai, yaitu pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat waktunya. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong-penolong agama Allah, sebagaimana Isa yakni putra Maryam telah berkata kepada pengikut-pengikutnya yang setia, siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah? Pengikut-pengikutnya yang setia itu berkata, kamilah penolong-penolong agama Allah. Lalu segolongan dari Bani Israel beriman dan segolongan yang lain kafir. Maka kami berikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman terhadap musuh-musuh mereka. Lalu mereka menjadi orang yang menang. Surah Shaf ayat 10 hingga 14. Setelah memahami penjelasan demikian, apakah kamu ataupun apakah kita akan tetap pendirian untuk menjadi penolong-penolong, yakni pejuang-pejuang penegakkan agama Allah? Jawapannya ada pada diri kita masing-masing. InsyaAllah kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang. Bab yang ke-6, saya mesti memahami tentang pemusatan amal Islam. Maksudnya dalam dakwah ni kita tumpu ke mana dulu? Nah, InsyaAllah kita akan bincang pada pertemuan yang akan datang. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma adfa'anna al-bala' wal-waba' wal-mihan wal-fitan ma zahara minha wa ma batan an baladina hadha khassah
وعن بلدان مسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.